أنت مقصودي ورضاي، لا إله إلا أنت، فسبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا ولحقنا بالصالحين واجعلنا من أحبابك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi Azam selaku penasihat surau, yang saya hormati pengurusi serta barisan ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan pegawai-pegawai surau, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan para tetamu dan hadirin yang setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan rezeki setelah diberikan dugaan dan cabaran dengan persekitaran dan norma yang tak pernah kita fikirkan. Itulah dugaan dan kehidupan ragam dunia ini sebegitu. Apabila kita dah bincangkan soal soal apa ni, qada dan qadar, kan, ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ada daya dan upaya menempuh dan juga melaluinya. Allah nak menduga bagaimana keadaan kita, tuan-tuan umpan mati oleh Allah, kan? Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi itu ada hikmah yang mendalam, ada pengajaran yang besar dalam kehidupan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memilih kita, meringankan hati kita untuk datang menjadi tetamu di surau yang bertuah ini. Tuan-tuan, ya, kalau saya tengok prestasi di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, kalau waktu zuhur selalunya ada sekitar jamaah 150 orang, dekat 200. Selepas kita buka jamaah 30 orang. Kan? Jadi saya risau dengan perkembangan itu, sebab mungkin musangkaannya masjid tidak dibuka lagi secara terbuka, hanya orang tertentu je pergi masjid. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang syaitan dan iblis dia masuk bab-bab yang macam tu. Tak payah kau pergi Dubai, tak terbuka tu dah. Kan kau pergi sekarang, buat tak ada nama, buat jorih yo, kata kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyemarakkan rasa bersyukur kita dengan nikmat dapat kita kembali ke kuliah kita seperti biasa ini dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Barakatuh Makkiyah fi Salawat Nabawiyah, bermula daripada selawat yang dalam catatan saya ni lah. Kalau saya salah, ia akan dipertanggungjawabkan. 100 hingga ke selawat yang ke-200. Rabbil alamin wassalamu الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا الحرمي. اللهم صل وسلم على سيدنا الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حنيف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حميد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حاط صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا حامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حبنطا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حلاحل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخبير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خطيب الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan mati Allah. Perempuan tak ada ya, tuan-tuan ya. Belum lagi tu kan? Belum berperingkat-peringkat lah ya. Jadi kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang memulakan isi kandungan kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sekalian. Jadi apa saja perbahasan dalam kitab akhlak ataupun lebih jauh dan besar lagi tinggi kitab tasawuf dan tarikat, bicara awalnya mesti akidah. Sebab itulah almarhum Syekh Murtada rahimahullah semasa di pondok pengajian rasah, bila dia membuatkan kelas pengajian dia, tuan-tuan, sebelum majlis zikir dan juga amalan tarikat dia akan mulakan pengajian yang pertama tu berkaitan dengan akidah. Jadi tuan-tuan, apa yang terjadi dengan COVID-19 ini ada hubung kaitnya dengan pendirian kita, dengan pegangan akidah kita. Kalau kita tak ada pegangan akidah, tuan-tuan ya, kita akan menjadi orang yang tertekan, orang yang stres. Salah satu hikmah dan kebesaran pegangan akidah kita mengenal Allah ni, hidup kita tenang, tuan-tuan. Kan? Tak ada nak marah-marah dah, tuan-tuan ya. Semacam saya mengikuti secara live lah kuliah kuliah subuh yang disampaikan oleh Sahibus Sa'adah, pengarah Jabatan Ahli Wal Agama Islam ni, Ustaz Zaidi, dia tu. Kan, jadi tuan-tuan, ramai orang rasa marah tak dapat nak pergi ke masjid kan. Tapi tuan-tuan, bagi kita yang menyedari tentang ketentuan ini, tuan-tuan, belajar tentang syariat, kita faham dan kita berpegang dengan ketentuan apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kemudian tu kita faham pula syariat bahawa ulil amri kita itu sebagai pemutus kepada terhadap apa saja perkara yang berbentuk khilafiah, khususnya apabila seorang hakim, ketentuan ulil amri telah menetapkan satu-satu hukum, maka tidak ada khilaf lagi, tidak ada lagi nak diperselisihkan. Tuan-tuan, ibarat pembicaraan dah, kalau hakim dah jatuhkan hukuman dia, dah tidak boleh nak dipertikaikan lagi. Buatlah rayuan kan, yang boleh dilakukan, tetapi hakim telah tetapkan keputusannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak tahu buku kitab, tak berkitab pula tuan-tuan. Kitab yang Rumi ni tak tahu muka surat apa kan. Kalau kitab Jawi saya ni muka surat 25, hari kiamat. Tuan-tuan ya. Ya. Dia. Saya mulakan tuan-tuan dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum fi ulumi fi daraini amin. Dan bahawasanya hari kiamat itu pasti akan tiba juga. Tuan-tuan ya, semacamlah kita menghadapi COVID-19 ni. PKP itu akan berakhir juga. Bila? Berdasarkan kepada ketentuan. Kalau kita dalam hukum
akal dan adat ini, sehingga keadaan jangkitan dan juga wabak ini tidak menular, kan? Dengan perkiraan dapatan saringan yang dibuat menunjukkan angka yang semakin mengecil. Sama ada yang positif itu dapatan yang di dalam ataupun bawaan yang daripada luar, ataupun bukan warga negara. Jadi pengukurnya nak mengatakan bagaimanakah status penularannya itu di situ. Jadi tuan-tuan, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu dan hanya Allah yang tahu tentang berlakunya hari kiamat, kita dituntut untuk berakidah dan berpegang teguh, yakin dan percaya, ataupun percaya dan yakin dengan akan berlakunya pada hari kemudian yang kita tak tahu, dinamakan hari kiamat. Tuan-tuan ya, tetapi hari kiamat itu pakejnya bermula dengan hari barzakh kita. Ya, bila kita mati bukannya tutup buku. Ada orang kata biarlah dia mati, senang cerita, selesai masalah. Belum tentu selesai lagi, banyak lagi, kan? Kira-kira itu tuan-tuan. Kadang-kadang minta mati itu lebih membawa ke penyesalan, tuan-tuan. Sebab dinamakan barzakh ini namanya penghalang dan pendinding. Maksudnya kalau kita dah masuk ke alam barzakh, nak U-turn tak dapat, tuan-tuan berarti Allah. Nak patah balik tak dapat. Dunia ni boleh U-turn, biasa U-turn ni, tuan-tuan. Kau jalan tersalah kan, terlajak, kena U-turn, tuan-tuan berarti Allah. Kadang-kadang tompek yang tak boleh U-turn pun U-turn gak, tuan-tuan berarti Allah. Dunia. Tapi kalau kita dah lepih, tuan-tuan, dah keluar roh kita ni daripada jasad kita, nak melolong, merayu-rayu, merintih, menagih, berguling-guling pun untuk dikembalikan kepada dunia, tak boleh. Habis dah, tuan-tuan berarti Allah. Kan? Sebab itu pada alam barzakh ini akan disemakkan amalan kita. Tetapi sebelum nak semak amalan, yang pertama dia tanya akidah dulu. Itu yang soalan yang ditalkinkan oleh juru talkin selepas selesai pengkebumian tu. Kan, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa apa kitab kamu, mana kiblat kamu. Kemudian tu baru masuk bab asas syariat, tuan-tuan. Dah selesai tu, barulah dia tanya, tuan-tuan, kenal tak Allah Ta'ala, kenal tak Rasulullah. Tuan-tuan, kalaulah sekiranya kita hidup di dunia ni mencari dan mengenal Allah, belajar dan beribadah serta beramal, kenal kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selamat. Dah kenal, apa nak tanya lagi, tuan-tuan berarti Allah. Kan? Macam kita lah, tuan-tuan, kenal dengan Datuk Nazam, tak ada kita nak tanya lah, Tok, nak tuan tanya lah, Tok, boleh? Datuk pun nama orang gila nama tu, tuan-tuan. Dah kenal, dah tanya, tuan-tuan kan. Tapi kalau kita tak tahu, kita akan bertanya. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan disuruh kenal, kita tak nak mengenal, sampai masa ditanya, tuan-tuan, kenal tak? Macam kita lah, tuan-tuan, berbesan dah 10 tahun berbesan. Tiba-tiba orang tanya besan kita siapa nama Selama panggil Din-Dinnya. Sekali tanya siapa nama Budin ke, Nordin ke, Zainuddin ke. Tuan-tuan kan, malulah kita. Tapi itu di dunia, dengan sesama manusia, hubungan sesama manusia. Tetapi untung nasib kita di kiamat nanti bermula di alam barzakh, tuan-tuan dan puan, maknanya kita akan ditanya tu perkara akidah dulu. Apa akidah kita? Sebab itu kalaulah hidup di dunia kita ni, kita ada akidah, tetapi akidah yang batilah, akidah yang sesat, maka tuan-tuan menyesal kita. Kenapa menyesal? Amalan-amalan kita yang barangkali kita sembahyang sampai berkesan dahi kita, kita bersedekah sampai luak harta kita, kita pergi Mekah berkatakan setahun sekali, pergi umrah seminggu sekali, dah kau okey lah kan, tuan-tuan, kau okey, tuan-tuan ya. Tetapi akidah kita terjejas, dan perkara akidah itu, tuan-tuan, tidak sebagaimana sepe kira-kira. Kalau sepe kira-kira 6 tolak 1 5, tapi kalau akidah ni 6 tolak 1 kosong, tak ada. Tuan-tuan ya, kita tak percaya dengan satu huruf ya dalam Al-Quran tu, habis akidah kita, tuan-tuan. Walaupun kita baca Quran, tak percaya satu huruf saja dalam Al-Quran ini bukan huruf Al-Quran, tak ada, makna berubah makna Al-Quran tu. Maka tuan-tuan, terjejas akidah kita. Maknanya kalau kita tak percaya satu surah saja daripada Al-Quran, jangankan kita tak percaya Taurat, Zabur dan Injil,
Satu surah saja daripada Al-Quran kita tak percaya, surah Al-Ikhlas lah. Itu bukan Al-Quran, itu syair kita kata. Ada orang kata macam tu, maka tuan-tuan habis akidah dia. Sama juga di kalangan para nabi dan para rasul. Dan semua percaya Nabi. Nabi Yaakob mesti tak percaya tu. Habislah tuan-tuan mati dah Allah. Kan? Percaya kepada malaikat, satu malaikat dia tak percaya. Habis tuan-tuan mati dah Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya, tapi tak percaya dengan satu sifat sempurna Allah Taala. Habis tuan-tuan mati dia Allah. Ataupun menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang dikatakan makhluk. Apakah yang dikatakan makhluk selain daripada Allah tu makhluk? Sama ada dia berbentuk perkara, benda, objek ataupun makna. Dan sama ada yang terfikir, tergambar ataupun terlihat, terpandang, terdengar, kita samakan Allah dengan makna itu, maka syirik kita tuan-tuan. Sebab kita dah bincangkan sebelum ini, syirik itu boleh saja berlaku pada syirik pada zat Allah, syirik pada sifat Allah, syirik pada af'al Allah. Boleh juga terjadi kepada syirik pembagian Nabi buat, syirik akbar, syirik asghar. Tuan-tuan, bagaimana syirik yang berlaku itu boleh mengeluarkan seseorang daripada Islamnya, ataupun syirik yang dilakukan oleh seseorang itu menjadikan dia sebagai seorang yang fasik, walyazubillah. Sebab itulah kita kena belajar tentang ilmu akidah ini tuan-tuan. Sebab setengah orang dia belajar tentang perkara-perkara syariat, dia belajar tentang perkara berkaitan dengan disiplin akhlak daripada syariat tersebut. Contohnya dia belajar kalau baca Al-Quran dapat pahala banyak mana, dapat berkat macam mana, belajar. Tetapi dia tidak belajar tentang akidah, kan? Dia tidak belajar tentang akidah. Maka tuan-tuan, mana nak diletak, kan? Maksud diletak tu ialah simen dah tumpah, batu-batu dah tumpah, bosi koluli dah sampai, tapak rumah tak ada, mana letak? Jadi kontraktor pun sampai, orang yang bawa daripada mana-mana kilang bahan-bahan nak buat rumah ni pun sampai dengan diangkut, tanya kita, mana nak letak ni cik nak buat rumah ni? Tak ada katanya. Nampak macam mana nak buat jawapan, kan? Jadi orang tu pun tanya, saya ni berurus dengan orang gila ke dengan orang betul ni katanya. Jadi itu macam itulah gambarannya tu tuan-tuan, ya. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, apabila seseorang itu digasak dengan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dugaan yang satu perkara, dengan dugaan sesuatu perkara, tak sama tuan-tuan dugaannya. Orang dugaan yang dengar kuliah sambil duduk menyandar lain, orang yang kuliah sambil duduk orang yang lain, orang yang dengar kuliah sambil duduk atas kursi tuan-tuan, lain tuan-tuan, mati tak sama. Jadi tak sama tu bahagiannya berbeza-beza tuan-tuan mati Allah, berbeza-beza tu, tapi bayar tetap berbeza dengan apa yang dia makan. Kalau kita pergi kedai belakang tu, Datuk Nozam makan kuih tiaw, kungfu, panda katakanlah, kuat do. Tuan-tuan kan, atau pengurusi makan apa tu, goreng mi Singapura, ni nasi goreng tuan-tuan, makan berbeza-beza, dah tentulah harga makanan tu pun berbeza-beza. Jadi tuan-tuan, sama juga dengan dugaan yang berlaku pada diri kita ni, berbeza-beza. Tengok orang tu tapi ada orang tu berjaya betul, untung betul dia, kan? Tapi dugaan dia menerima kejayaan tu tak sama dengan dugaan yang kita dapat sikit tuan-tuan. Orang yang dugaan hartanya katakanlah dari segi tanahnya 100 hektar, tak sama dugaan yang ditanggung dengan orang yang 1 hektar tuan-tuan. Orang yang 1 hektar ni mungkin dugaan dia hanya memerlukan 1000 saja, berbanding dengan orang yang ada harta tanah 100 hektar. Berapakah yang diperlu tanggung menghadapinya? Kalau 1 hektar dah 1000, kalau 1 hektar dah 100,000 sebulan, macam mana tanggung itu tuan-tuan mati Allah. Sebab itulah orang yang bermujahadah adalah orang yang cepat sampai mengenal Allah. Nak cerita susah itu tuan-tuan. Sama juga orang yang bertarikat dengan orang yang tidak bertarikat tetapi dia beramal tuan-tuan. Pahala dapat, semua dapat, keterangan dapat,
tetapi untuk mengesani perubahan dirinya daripada peningkatan nafsu ammarah, nafsu lawamah ke nafsu mutmainnah tu, dia tak dapat nak tengok dan dia berada di mana. Sebab tu bila diuji tuan-tuan, dia akan jatuh ke bawah tu. Tapi kalau bagi orang yang dah mantap tuan-tuan, bila diuji dia semakin naik, diuji semakin naik, sebab dia tahu setiap ujian itu mesti ada keuntungan-keuntungan yang luar biasa yang menanti selepas daripada ujian tu. Sebab tu kalau kita tengok ujian-ujian para nabi dan para rasul ni luar biasa, tak terbaik kita ada. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim sekian lama tuan-tuan dia berkahwin, akhirnya tuan-tuan dikurniakan anak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Setelah besar dia pun tak jaga. Yang jaga tu adalah Siti Hajar, tinggal bertahun-tahun di Makkah. Tiba masa Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, pergilah kau menjongok isteri dan anak kamu, sekian lama dah tak menjongok. Bila berjumpa pula, mimpi pula. Apa dalam kandungan mimpi tu? Wahai Ibrahim, sembelih anak kau tu. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim pun bangun, sadar tu nak laksanakan sembelih perintah Allah. Tapi dia tanya kepada anak dia, malam tadi abah mimpi, ayah apa ni Allah perintahkan abah menyembelih kau macam mana wahai Ismail? Baiklah abah, apa yang Allah perintah taat deh. Sebab dia mengenal Allah, sebab perintah tu datang daripada Allah. Tapi kalau perintah tu datang daripada pengurusi surah At-Taqwa, nolong kan, asal belum dia sembelih anak dan kau dulu dia sembelih macam tu ya. Nampak tak dia punya perbezaan tu? Tuan-tuan, macam sama juga tuan-tuan, kalau ayah kita bercakap dengan kita, tak dapat kita nak cakap apa dulu tuan-tuan. Kan? Tetapi kalau kita melawan deh, bila hidup kita. Tapi tak ada lah tuan-tuan. Tu sampai tu keluar deh. Kalau macam itulah hidup kau, tak nak dengar cakap dan ikut kau kepala kau ya, berambui kau daripada rumah ni. Tuan-tuan, tu manusia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai pun dunia ni, walaupun nak dikira sesayap nyamuk. Kalau adalah nilai dunia ni dengan sesayap nyamuk, Allah nyebut dalam hadis kursi tu, takkan setitik pun air dapat ditoguk deh orang yang mengkafirkan Allah ataupun orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah. Sebab itulah dijadikan dunia ni lapangan menduga kita ni tuan-tuan. Ayyukum ahsanu amala. Maka nanti akan ditiup sangkakala, maka bangunlah kita daripada kubur, memikul buku-buku catatan amalan kita. Apa tujuan itu? Dah disemak. Semayang macam mana, puasa macam mana, zakat macam mana, haji macam mana, hubungan dengan isteri macam mana, hubungan dengan mak ayah macam mana, hubungan dengan adik macam mana, hubungan dengan jiran macam mana. Selesai. Macam mana dapat duit pendapatan ni, macam mana kau berharta ni, macam mana kau guna selesai semua tu. Tuan-tuan, maka disebulitkan semua tu, kita bawa lah tuan-tuan, sampailah hisap. Tuan-tuan mati Allah, ditimbang. Dah ditimbang, tengok timbangan tu, mana borek? Daun belah kanan kau, daun belah kiri. Borek belah kanan amalan tuan-tuan. Maka tuan-tuan, dapatlah kita peluang pergi ke syurga. Nak meniti titian siratal mustaqim itulah. Tuan-tuan, kalau kita buat hal dengan orang, ditahan itu, ya Allah katanya, apa kata, hamba-Mu yang lepeh tu, dulu makin tak ada sekian, aku nak tuntut hari ni, habis sangkut. Tuan-tuan, maka kita pun terpaksa bayar. Pada masa tu tuan-tuan tak boleh settle dengan cagaran-cagaran emas dan duit tu. Pada masa tuan-tuan nak selesaikan dengan pahala kita. Apa yang kau dah buat dengan dia ni? Wahai Allah, dia mengumpat saya sampai saya drop bisnes saya sebab dia mengumpat dan memfitnah saya. Bayar habis amalan kita tuan-tuan. Bila dah habis amalan, ada lagi tuntutan, maka kita terpaksa tanggung dosa orang tu. Orang tu baik dosa, kita lah memikul. Akhirnya tuan-tuan, Nabi kata itulah dia orang yang muflis dan orang yang bankrupt. Waliyahzubillah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni dalam hidup kita ni dua perkara hubungan ni kena jaga. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak mana pun dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan dosa kita. Tapi kalau kita ada dosa lah tuan-tuan, sesolai lalang dengan manusia,
Tengumpat pula pengurusi surau At-Taqwa. Tuan-tuan, tu ya. Tak dapat Allah nak ampun walaupun sesalai lalang dia punya borek itu. Tak dapat, tuan-tuan. Kau pergilah jumpa dia katanya. Tuan-tuan, kau jumpa. Sedangkan dalam satu hadis tu dicerita oleh Nabi SAW, manusia apabila sengsara di padang mahsyar, dia nak mencari syafaat, dia cari Nabi Allah Adam 70 tahun berjumpa. Satu hari 1000 tahun di dunia. Ni 70 tahun ke padang mahsyar baru jumpa. Dah jumpa pula 3 perkataan dia cakap dengan Nabi Allah Adam pada kita. Nafsi, nafsi, nafsi. Dalam arti kata lain, diriku, diriku, diriku. Tak dapat nak nolong kau dah baik. Kau pandai lawat diri. Macam itulah bahasa kita. Tuan-tuan, pergilah jumpa Nabi-Nabi yang berikutnya. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, pada masa itulah suara kau ni macam biasa dong. Macam itulah kalau kita selalu selawat ke dia lah. Tuan-tuan, selalu selawat ke dia tu, suara kau ni selalu dengar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita selawat yang kita sampaikan ni tuan-tuan, dibawa oleh malaikat As-Sayyahin jumpa Nabi SAW. Dia nyebut tu, wahai kekasih Allah, inilah sebagian umat engkau yang berada di Seremban 2 di surau At-Taqwa berselawat kepada kamu sebanyak 20 ya. Tapi yang lain-lain tu dia dah khatam banyak kali. Yang mengajar tu tak khatam-khatam. Ada sebut yang tu. Tuan-tuan, sampaikan doaku kepada mereka 10 ganda lebih baik daripada apa yang mereka hantarkan kepada aku ni. Macam tu deh tuan-tuan mati Allah ya. Dan bahawasanya kau pun syak 8.40 5 minit sebelum syak kau nak berhenti. Betul lah. Tentulah tuan ya. Tak berkorak dia. Dan bahawasanya hari kiamat itu pasti akan tiba juga bila Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha tahu. Pernah sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, bila hari kiamat? Nabi tanya balik, kau dah bersiap kau? Tu dia. Mana Nabi pun tak tahu. Kan? Ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihissalam satu ketika sedang Nabi duduk di kalangan sahabatnya, datang seorang lelaki yang tak dikenali tapi pakaiannya putih bersih, rambut bersikat, semat lah. Tanda-tanda orang musafir pun tak ada. Kita ada siapa yang kena. Tahu yang menonong pergi depan Nabi tanya, wahai Muhammad, beritahu kepada aku apa di Islam, apa di iman, apa di ihsan. Nabi jawab sekian, sekian, sekian. Lepas tu tanya lagi, wahai Muhammad, bila kiamat? Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya tu lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Mana kau pun tak tahu, apatah lagi dan itulah. Maknanya wahai tuan hamba yang mulia malaikat Jibril, tuan hamba lebih mulia di sisi Allah pun tak tahu, esay lagi-lagilah. Kalau macam tu kata malaikat Jibril, kau bagi tahulah tanda-tanda tanda-tanda boleh. Macam tanda-tanda nak habis mengaji tengok dalam menyandar duduk tu tanda-tanda tu. Dah tak raya dah tu. Wantilah. Tanda-tanda ada. Kan? Wantilah. Nak minum tak boleh, ke rumah masing-masing. Tak sedia. Dia tak tahulah kau Nazam dia agak kau mana orang kita pergilah. Tuan-tuan, fikir sini tak boleh. Sebab apa tanda tu dia tak ada? Bumbung kanopi pun tak ada. Tulang bosi je dah. Tu tanda tu. Memang tak ada lah dah. Kan? Senang tu. Dah tak zaman. Tak ada pula. Tulang bosi je dah. Kanopi dah tak ada. Tu tanda lah. Maka Nabi kata tanda-tanda tu ialah banyaklah tanda-tanda tuan-tuan kan. Apabila anak sahaja je menderhaka kepada mak bapak. Bukan tuan-tuan tak menghadapi. Saya pun menghadapi. Anak-anak hari ni meninggikan suara. Tuan-tuan, disebabkan sibuk dengan gadgetnya. Kan? Tak bayar bil wifi kono tinggi. Nampak tuan-tuan? Itu deh cabaran pada hari ini. Jadi siapa yang beringat selamat. Siapa yang lupa, mungkir dan engkar, binasa dan celaka. Bukan ke dunia ya. Ke dunia ni boleh U-turn lagi tuan-tuan. Ke akhirat tak dapat. Tuan-tuan, yang boleh menyelamatkan di alam kubur kita besok, itulah deh yang Nabi pesan tu. Tinggalkanlah kamu dengan anak yang soleh dan solehah. Bukan anak je yang soleh-solehah, semualah
kawan yang baik. Dapat kawan yang baik, mengenang deh. Ya Allah, sampaikanlah Fatihah kepada sahabat kami Nur Azami alias deh. Contoh. Dapat situ. Dan bila dapat situ pun cakap, wahai Allah, sampaikan terima kasih saya kepada Tun Azam. Rupa saya dulu daripada dia. Contoh. Yang tuan-tuan tak datang lah besok. Tuan-tuan kan. Tapi saya ingat kita kat dunia ni agak-agak tuan-tuan, kita lah berapa lama kita boleh bertahan ingat sahabat kita tu. Lagi kan omak kita, kadang-kadang satu hari tu kita terlupa nak ucapkan hadiah Fatihah. Ini kan kawan. Tuan-tuan mati Allah. Kalau dulu kat kampung, kalau meninggal, sekampung pergi sampai ke kubur tu kan. Sekampung. Sekarang menonong ya van tu. Bila sampai ke kubur tu dah tak ada. Siapalah nak menurun lah arwah ni guys. Nunggu ya pemandu van boring-boring main handphone. Tuan-tuan, mandang yang orang di dalam tu. Copeklah panih di dalam ni katanya. Agaklah tuan-tuan. Dia tak pernah mengasuh. Tuan-tuan mati Allah ya. Baik, tiada boleh diragukan lagi. Tak boleh ragu. Kalau ragu, iyalah ragu. Waliyazubillah, tuan-tuan. Maka cacat celalah akidahnya. Dan bahawasanya pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dan membangkitkan segala sesuatu yang telah mati. Manusia lah maksudnya, termasuk jin. Serta mereka akan kembali hidup semula, dikembalikan nyawanya kepada jasad mereka. Bangunlah mereka itu sebagaimana mereka sebelum itu. Kalau kita lahir dulu telanjang bulat, maka di padang mahsyar pun macam tu juga. Maka Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, wahai Rasulullah, tak ada kau kami ngintai-ngintai pada masa tu? Nabi kata, tak ada masa dia tu nak ngintai-ngintai itu dah. Semua mandang ke depan, apa untung nasib neraka ke syurga. Pada masa tu tuan-tuan, masa tu dah tak ada fikir anak bini dah, diri kita. Tu yang Nabi Adam AS cakap, nafsi, nafsi, aku. Nabi kata, tuan-tuan mati ya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, sebelum berlaku ni Allah bagi masa ni. Allah bagi masa ni. Ada yang agak 5 tahun lagi, ada yang 10 tahun lagi. Siapa yang dulu, siapa kemudian. Boleh tahu, boleh jadi tuan-tuan, tuan-tuan dulu, saya kemudian. Boleh jadi saya kemudian, tuan-tuan dulu. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Kan? Siapa dulu? Dia pergi dulu. Tuan-tuan mati Allah. Tapi kalau siapa ni pergi dulu ni tuan-tuan, kalau kita duduk sesurau ni, kawan ni, sompek kita Fatihah tuan-tuan. Sebab kita ada malam Jumaat. Dan malam Jumaat kita hadiahkanlah Fatihah dan Yasin ni kepada saudara-saudara jemaah kita yang telah pergi dulu tuan-tuan. Tapi kalau kita tak pernah menempuh mencari pun tak nak, macam mana nak dapat? Tuan-tuan, mencari pun tak nak, macam mana nak jumpa? Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan Allah bagi joki ni tuan-tuan. Tu dia joki. Bukan joki tu dapat kahwin lagi satu. Tak. Bukan tu kau dapat, alhamdulillah. Tuan-tuan, tetapi antara joki yang orang tu lupa tuan-tuan, pandang dia lebih besar, dapat kahwin lagi satu, ialah dapat menjadi orang yang hati itu terikat dengan masjid dan surau. Kau tak pergi tuan-tuan, rasa serba salah hidup ni kan? Kata tuan-tuan mati Allah. Dengan cenia cara berjarak. Janganlah marah pula, rapat ansaf. Kau tengok sunnah kau. Usaha siapa kau dalam 1 meter ni? Sunnah majlis keselamatan negara. Ada juga orang cakap macam tu. Jadi tuan-tuan kan, tak apalah. Tuan-tuan mati Allah. Jadi itu yang disebutnya Allah bangunkan setelah mati itu. Bagi orang yang kafir dan syirik ni tuan-tuan, siapa yang membangkitkan kami ni? Siapa yang menyadarkan kami ni? Sebab dia dah tahu tuan-tuan, tompek yang dia nak pergi itu tak payah nak timbang-timbang dah tahu dah neraka. Tapi bagi orang yang beriman yang ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersyukur dibangkitkan sebab dia tahu dibangkitkan itulah boleh dia berjumpa dengan Rasulullah, boleh dia menatap wajah Allah sebagaimana yang Allah janjikan, masuk dalam syurga. Sebab anak kunci itu dah ada kat kita. Kad tu dah ada dah. Kad masuk tu dah ada. Tuan-tuan mati Allah. Kan dah ada dah. Cuma nak ditentukan tu. Masuk dulu ke, masuk kemudian ke, dijorang dulu ke, macam mana? Dikira amalan tu. Tetapi Nabi SAW akan mencari setiap umat dia tuan-tuan. Setiap umat dia yang beriman walaupun sebesar biji sawi, dia bagi syafaat masuk dalam syurga. Cuma tak lagi doreh tak doreh jumpa Nabi itu berdasarkan amalan kita. Tuan-tuan, berdasarkan amalan kita kat dunia ni.
Kalau kita kenal orang, capek tuan-tuan. Kan? Macam saya lah, orang nak masuk masjid Tengku Mizan, kan beratur. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan kenal saya pun kenal tuan-tuan. Sat! Takkan saya nak biar tuan-tuan terjorang tengah halaman tu. Sudah tentu saya panggil anak buah saya. Nampak tak orang tu? Ini anak-anak ya. Minta dia laluan khas. Tuan-tuan berarti Allah. Minta dia bagi laluan khas. Apa lah bos? Ada kota saya kan. Berapa orang? 50 orang tetamu kan. Gunakan kota tu. Ada. Ada kau tuan-tuan mencari return tu? Dia tak kona. Jadi kona selamat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan minum lah, datang ke kedai, ada Datuk Nozam di situ. Tuan bayar ke Datuk Nozam bayar? Kona ni cerita ni. Kan? Tuan-tuan kan? Dah tentu tuan-tuan, kita tengok. Kan? Meja yang tuan tu ada Datuk Nozam apa semua tuan-tuan, saya bayar. Sebab kita tahu dia makan canai sekoping, mampu kita. Tapi kalau dia makan lobster, suruh dia bayar. Saya bayar air setangan dia. Contoh. Contoh tuan. Kalau kita, itu kemampuan kita. Kalau kita mampu, kita akan berbelanja besar. Kalau kita tak mampu, kita mencari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dah sebelum hidup ni, sebelum kita mati ni tuan-tuan kan. Jadi mana saya buat perumpamaan dulu, amalan-amalan kita ni seolah-olah kita menyiapkan rumah kita di barzah untuk kita singgah sekejap. Mana homestay kita? Homestay lagi dekat alam barzah tu. Kita nak buat macam mana homestay tu tuan-tuan? Yang boleh menyelamatkan kita daripada panas dan hujan, salju dan sebagainya, salji dan sebagainya. Selamat kita homestay itu. Nak meneruskan perjalanan, nak pergi ke alam yang berikut dia. Tuan-tuan mati Allah. Ada di padang mahsyar besok orang yang hampir tenggelam hidupnya itu tuan-tuan dengan peluh-peluh. Tuan-tuan, ada yang dikatakan jarak matahari sejongkal. Yang nia pun dah berjuta kilometer tuan-tuan. Terasa bahang sejongkal. Sejongkal. Tuan-tuan betul. Ada yang orang pula tuan-tuan, orang lain punya seksa macam tu, dia dipayungkan oleh malaikat. Kan ada 7 golongan orang yang mendapat payung di saat tak ada orang payung. Ke dunia ni kalau tuan-tuan nak berpayung boleh. Dengan set kompang sekali boleh. Boleh. Kalau tuan-tuan nak buat, kau sanggup. Kan? Kalau itu sanggup, bayangkanlah dekat akhirat besok. Tuan-tuan betul. Tapi kojo tu kojo besar tuan-tuan. Sebab apa kita katakan dia tu kojo besar amalan ni, sebab syaitan dan iblis ni tuan-tuan berkolektif dalam mengojo kita ni. Sebab tu jangan duduk seorang-seorang. Sebab itulah disunnahkan kita menjaga solat berjamaah. Kalau kita semayang solat seseorang, solat di rumah tuan-tuan seorang, saya lah tuan-tuan saya tak tahu dah. Kojap pergi Tesco dia, kojap pergi kedai keto dia, kojap ke kebun, kojap betul-betul. Bila dia dah selesai, itu yang bila dia naik tuan-tuan hitam, turun pun hanya, itu dia lempar. Bila dia lempar, kita tak dapat riak dalam solat, maka kita tidak ada ketenangan dan kekuatan. Itu boleh kata. Dan semayang. Itu kadang-kadang orang rumah kita pun bersungut dengan anak-anak. Abah kata semayang. Pergi masjid, mengaji kan tu. Tapi kadang-kadang tu bila bercakap dengan mak, tak ada romantik langsung. Benda tuan-tuan. Pengih ya. Tuan-tuan macam tu ke macam mana? Cakap tuan-tuan ni surau ni. Kecil tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Sebab itulah perumpamaan yang Nabi sebut kan. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan tu, dia semayang malam baca Quran, siang puasa. Dalam puasa tu sompet lagi bersedekah. Tapi satulah hari tu ada dikurung kucing tu, tak apa dimarah kan. Langsung tak dibagi makan dan 2-3 hari mati kucing tu. Nabi kau apa? Tu ahli neraka tu. Nampak tuan-tuan? Dia tak dapat nak menterjemahkan sifat Rabbani dalam amalan itu. Itu satu hal tuan-tuan. Tapi kalau balik tuan-tuan, lalu petang-petang kita tengok mengampai kain dia, serumput dia, menatang air dia. Padahal dia pengurusi surau tu. Memang hebatlah tuan-tuan mati Allah. Contohlah tuan-tuan mati Allah. Saya pun tak terbuat dah. Tuan-tuan kan ada masa-masa kan.
Kan. Jadi itu yang dia buat ni tuan ya. Baik. Jadi siaplah rumah kita tu. Kalaulah kita nampak rumah kita tu tuan-tuan di alam barzah tu raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dah tak kita gombi kan dah, tak kita apik kan dah tuan-tuan kat dunia ni. Walaupun semua anak bini kita meraung tu, janganlah bang pergi, janganlah bang pergi, semua janganlah pergi. Walaupun dalam surat khabar tertulis tu sesungguhnya kehilangannya sukar dicari ganti. Masa mati masa hidup tak ada yang baik langsung. Tuan-tuan kan? Cuba tengok yang bergaduh sekarang ni lah. Tuan-tuan pun tahu, yang saya pun tak tahu. Kan tuan-tuan kan? Bergaduh tu, meninggal dah besok tu. Tertulis tu depan, sesungguhnya kehilangannya sukar dicari ganti. Tak best lah Malaysia ni, aman ni, tak ada gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh kan bagus katanya. Satu juga tuan-tuan. Kadang-kadang ada seorang orang dia suka bergaduh ni sebab dengan bergaduh-gaduh tu dia dapat bisnes. Ada juga tentu cara tuan-tuan kan. Jadi kalau sekiranya dibukakan pandangan mata kita itu, lubang kubur itu adalah kawah daripada lubang neraka, waliyazubillah, dah dapat petanda tu. Maka Nabi sebut kalau sekiranya aman hidupnya di alam barzakh, maka nikmat dan rahmatlah kehidupannya di alam-alam yang berikut dia. Tuan-tuan mati Allah, maknanya berpeluanglah dia untuk mendapat rahmat Allah. Kalaulah contoh tuan-tuan, kalaulah contohnya seseorang itu mengambil peperiksaan, belajar dia bersungguh-sungguh, masuk dewan peperiksaan, menjawab dia dengan penuh, tuan-tuan, diperiksa oleh jawatan kuasa ataupun guru-guru yang biasa ni tuan-tuan, markah itu memang tinggi. Keluar keputusan tuan-tuan 11A keputusan SPM dia, maka tuan-tuan berabut-rabut universiti akan menawarkan kepada dia. Banyak pilihan dia. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan dia tak ada satu je tuan-tuan, maka pilihannya tu tuan-tuan tak banyak. Kan? Itulah gambarannya. Oleh kerana dinding telah memberi isyarat masa dah time. Sekadar itulah dulu tuan-tuan mati Allah. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan pula apakah di syurga itu tuan-tuan supaya datang ihtisaban kepada diri kita untuk kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, minta ampun dan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futur arifin warzuqna fahman nabiyyin wa khatamul anbiya wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.